Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ibrahim bin Hairul Sani dari Sentul, Kuala Lumpur. Pada hari ini saya akan mengulas sebuah novel yang telah memenangi hadiah kedua peraduan menulis novel dewasa pada tahun 1992 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Novel tersebut adalah novel Igawan Maut karya penulisan Ramli Awang Mursyid. Igawan Maut merupakan sebuah novel suspen yang memaparkan kisah dendam. Novel ini telah dimulakan dengan suatu malam yang tenang pada bulan Oktober 1963. Atim tanpa sengaja telah terdengar satu pertemuan rahsia beberapa orang penduduk kampung Pasir Lama di Sabah yang menentang perkahwinan Marlia, kakak kepada Atim, dengan suaminya Ali Abdullah, yang merupakan seorang bekas tentera Jepun. Tanpa berlengah, Atim terus berlari ke rumah kakaknya bagi menyelamatkan keluarga kakaknya. Setibanya dia di rumah Marlia, rumah itu telah dijilat api hampir keseluruhannya. Walau bagaimanapun, Atim tetap berlari masuk ke rumah kakaknya yang terbakar itu bagi menyelamatkan mereka. Dilanjutkan ke 25 tahun kemudian, Mizah terjaga dari mimpi ngerinya yang berulang sejak 2 bulan yang lepas. Mimpi itu tersirat dengan bayangan sebuah rumah yang sedang terbakar, diiringi dengan tangisan bayi yang tak dapat Mizah jelaskan dengan perkataan kepada rakan baiknya Alice. Mimpi itu seolah-olah hanya untuk kefahaman dirinya sendiri sahaja. Alice yang risau akan kesihatan diri Mizah yang sebelum ini merupakan seorang yang ceria mengajaknya untuk pulang ke kampung Alice bagi mendapatkan rawatan secara tradisional. Apabila Mizah terdengar perkataan kampung daripada rakannya itu, Mizah merasakan yang dia perlu pulang ke kampungnya sendiri untuk bercuti dan berehat daripada segala urusan kerja. Dan sambil itu juga Mizah yang bekerja di sebuah syarikat swasta dapat menumpukan sedikit masa bagi menyambung penulisan novel yang sedang dia usahakan selama ini. Manakala pelawaan Alice untuk pulang ke kampungnya ditolak secara baik oleh Mizah. Di kampung Pasir Lama, Pak Kudu dan juga Lipin, seorang anak rantau, sedang menguruskan kebun milik Pak Kudu. Pak Kudu adalah ayah kepada Mizah. Lipin pula diupah oleh Pak Kudu atas desakan Mizah kerana tidak sanggup melihat ayahnya yang semakin tua bekerja menguruskan kebun miliknya sendiri. Sewaktu Lipin sedang menyiapkan batas di kebun milik Pak Kudu, hujan turun dengan lebatnya. Pak Kudu yang ketika itu baru sahaja selesai makan di pondoknya memanggil Lipin berteduh. Lipin yang dari tadi kaku basah di dalam hujan pun datang berteduh. Kemudian Lipin ajukan sebuah soalan yang mengejutkan Pak Kudu. Kata Lipin, sebentar tadi dia terdengar suara perempuan meraung dan bunyi kebakaran di hutan bukit di dalam hujan lebat itu. Soalan demi soalan dari Lipin, Pak Kudu dalihkan tanpa memberi sebarang jawapan yang dinantikan Lipin. Setelah beberapa hari Mizah berada di kampung, pada suatu malam tiba-tiba terdengar riuh dari penduduk kampung. Rumah salah seorang penduduk kampung itu, iaitu Jalil, telah terbakar hangus dijilat api. Beberapa ketika kemudian rumah Ajiz pula terbakar, tetapi mereka bernasib baik kerana kebakaran itu tidak meragut nyawa sesiapa pun. Mizah yang juga merupakan seorang penulis novel merasakan ini adalah peluang terbaik bagi dirinya untuk mendapatkan cerita bagi karyanya yang akan datang. Lipin dan Mizah berteka-teki mencari jawapan berdasarkan kenyataan yang dibuat daripada ayahnya dan orang kampung Pasir Lama tentang tragedi kebakaran yang pernah berlaku di kampung itu pada malam Oktober 1963. Mizah merasakan maksud mimpinya itu seperti ada kaitan dengan peristiwa yang berlaku ini. Perasaan ingin tahu Mizah membuak-buak bagi merungkai misteri ini yang seterusnya akan mengubah keseluruhan kehidupannya dan juga orang yang berada di sekelilingnya. Iktibar dari naskah Igawan Maut karya Ramli Awang Mursyid boleh diambil kira daripada sudut betapa pentingnya kita sebagai manusia mempunyai keimanan yang kukuh agar kita terlepas daripada bisikan dan dorongan syaitan yang sentiasa
mengekori langkah kita. Seterusnya adalah sifat reda. Reda adalah sebuah keikhlasan hati yang perlu diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kerana daripada sifat inilah kita akan belajar menerima diri kita sendiri tanpa perlu menunding jari, menyalahkan Tuhan dan juga sesama manusia. Sebelum tiba pada pengakhiran cerita, penulis selitkan sedikit sebuah babak dari sudut pandang yang berbeza pengakhirannya. Apa yang akan berlaku sekiranya seseorang itu memilih untuk bertindak mengikut nafsu dendam akibat daripada godaan syaitan? Kebijakan penulis iaitu Ramli Awang Mursyid sendiri dalam menyusun ceritanya memberikan saya sebuah pengalaman baru dalam menyelami bagaimana caranya untuk menjerat pembaca bagi terus mengikuti novel ini hingga ke penghujungnya. Jadi itulah serba sedikit ulasan novel Igawan Maut karya Ramli Awang Mursyid. Saya harap dengan perkongsian saya pada hari ini serba sedikit dapat menarik minat anda untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang novel Igawan Maut ini, sekaligus memupuk sifat ingin tahu tentang karya-karya penulisan sastra tempatan kita yang lain. Sekian, terima kasih.